Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi semalam ada satu artikel di dalam sebuah media arus perdana tempatan yang mana saya rasa mungkin ramai juga sudah melihat artikel berkenaan, yang mana tajuknya adalah beraya tahun ini tanpa duit KWSP. Okey. Yang mana penulis menceritakan tentang macam mana dalam 4 pengeluaran terdahulu serta pengeluaran yang terakhir, yang mana banyak dikatakan pencarum melepaskan dendam untuk bershopping, persiapan raya, persiapan bulan Ramadan dan sebagainya, malah seolah-olah tidak, orang kata, beringat. Dan juga perkara-perkara yang mereka lakukan itu seperti perkara-perkara yang membazir dan sebagainya. Okay, banyaklah antara persepsi yang orang kata mungkin cuba ataupun negatif yang cuba untuk diketengahkan dalam artikel ini kepada umum. Okey, jadi pada saya, walaupun dia tidaklah terlalu keras artikel ini, tetapi pada saya ia adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab daripada penulis berkenaan, kerana dia hanya membina persepsi ataupun cuba untuk membina satu pandangan terhadap masyarakat umum bahawa dalam pengeluaran yang terakhir, iaitu pengeluaran RM10,000 one off yang lepas pada bulan April sebelum menyambut hari raya puasa, seolah-olah digambarkan hampir 7 juta pencarum yang mengeluarkan wang cadangan KWSP ini menggunakan wang tersebut, boleh dikatakan seolah-olah lebih daripada 70 ataupun 80% hanya untuk persiapan bulan Ramadan dan juga persiapan raya, yang mana mungkin pada mereka dianggap membazir. Okey, yang pertama sekali adalah daripada kenyataan artikel ini, beliau menyatakan bahawa peningkatan di dalam, orang kata, perbelanjaan di pasaran. Kita perlu ingat, pencarum yang mengeluarkan wang daripada pengeluaran khas RM10,000 yang lepas adalah 7 juta pencarum. Rakyat Malaysia kita ada seramai 32 juta. Kalau kita tolak warga emas dengan golongan remaja dan juga kanak-kanak, kita masih lagi mempunyai bilangan puluhan juta yang banyak baki rakyat Malaysia yang bukan daripada kalangan pencarum KWSP ataupun pencarum KWSP yang tidak mengeluarkan wang pada pengeluaran khas RM10,000 itu. Jadi adakah baki ini, dan juga mungkin termasuk juga warga emas yang berpencen ataupun warga emas yang mempunyai, orang kata, pendapatan sampingan, ada hasil-hasil ataupun pendapatan pensi dan sebagainya, adakah mereka ini tidak berbelanja untuk bulan puasa dan juga pada persiapan raya yang lepas? Adakah peningkatan dalam perbelanjaan pada tahun 2022 itu disumbangkan 100% oleh pencarum KWSP? Adakah penulis telah pun membuat kajian, melihat realiti ataupun telah melihat benda ini pada waktu berkenaan? Adakah dia telah membuat satu kajian sidik di kedai-kedai dan mendapat hasil bahawa 100% yang datang ke kedai untuk membeli baju raya, langsir baru, balang kuih raya ke apa ke adalah 100% pencarum KWSP? Adakah mereka telah membuat kajian dan mendapat pengesahan tentang perkara ini? Seolah-olah hanya pencarum KWSP sahaja yang beraya pada waktu itu. Tambahan pula, mereka juga perlu ingat dan perlu faham, ada juga di luar sana yang memang ada kemampuan, yang memang bekerja seperti saya, tidak mengalami keterjejasan pendapatan dan sebagainya. Jadi selepas hampir 2 tahun atau kita tidak boleh menyambut perayaan dan sebagainya, dengan ada orang kata financial relief daripada moratorium dan juga perkara-perkara yang lain, serta saya bekerja, ada work from home dan juga bekerja, jadi saya mengalami penjimatan di situ. Jadi sudah tentulah bila saya mempunyai penjimatan dan sebagainya pada waktu perayaan, contohnya pada kalangan penjawat awam sendiri, banyak sektor penjawat awam yang tidak dibuka, jadi mereka mendapat gaji penuh dan mereka tidak perlu membelanjakan untuk minyak, tol, makanan dan juga perkara-perkara yang lain. Sudah tentu mereka ada simpanan yang lebih, jadi sudah tentu juga mereka menggunakan simpanan itu untuk, orang kata, menyambut perayaan pada tahun 2021 ni atau 2022 yang lepas dengan kadar yang lebih besar, dengan kadar yang lebih meriah. Adakah penulis telah melihat dari sudut,
orang kata penjawat awam dan juga sebagainya, yang juga merupakan antara penyumbang terbesar terhadap permintaan atau perbelanjaan di pasaran sewaktu bulan puasa dan juga bulan perayaan pada tahun 2022. Ini perkara yang sebenarnya tidak langsung diketengahkan dan hanya menyatakan seolah-olah pencarum KWSP saja yang seolah-olah sambut raya pada tahun 2022 tersebut. Kemudian satu lagi kenyataan beliau di dalam artikel ini adalah dengan menyatakan bahawa pencarum boleh saja mencari pilihan seperti orang kata berniaga di pasar Ramadan dan sebagainya untuk menjana pendapatan tambahan. Betul. Itu kita telah lihat ramai juga pencarum yang telah melakukan sebelum ini kerana demand ataupun permintaan pada bulan Ramadan ni adalah agak tinggi. Tetapi bagaimana pula selepas pada bulan Ramadan, Syawal, Rejab, Syakban, Jamadi awal, Jamadi akhir dan juga sebagainya, pada bulan-bulan lain demand itu bukanlah seperti demand pada bulan puasa seperti pada bulan Ramadan. Adakah mereka yang berniaga balang air di dalam balang ini boleh survive pada bulan-bulan yang berikutnya? Dan sudah tentulah mereka ini adalah daripada kalangan pencarum KWSP yang mana sekarang ini dikategorikan dalam kategori bersasar. Mereka meminta untuk mengeluarkan wang caruman mereka kerana mereka sudah tidak lagi mencarum di dalam akaun KWSP. Jadi pada saya, artikel yang dikeluarkan oleh penulis ini menunjukkan beliau tidak faham bahawa terdapat beberapa jenis pengeluaran di luar sana, tetapi apabila memberi alasan, apabila mungkin membuat tuduhan dan sebagainya, ianya dilakukan secara pukal kepada semua pencarum. Walhal ada je pencarum yang tidak menggunakan wang tersebut untuk perbelanjaan seperti yang dinyatakan dalam artikel. Ada juga sekarang ini hampir kepada 3 ataupun 4 juta pencarum yang tidak aktif mencarum yang memerlukan wang caruman mereka. Penulis sepatutnya mengulas juga kenapa perlunya wang caruman contohnya seorang suri rumah yang berusia 45 tahun, apa kewajaran dia kena tunggu sampai usia 55 tahun baru dia boleh keluarkan wang tersebut, sedangkan dia mungkin tidak boleh lagi bekerja sekarang ini. Mungkin dia menjaga anak-anak di rumah, mungkin dia ada anak OKU seperti saya yang terpaksa duduk di rumah menjaga anak tersebut, mungkin juga dia mengalami kesukaran untuk bekerja, ada kehilangan keupayaan, ada penyakit dan juga sebagainya, dan mungkin juga disebabkan faktor usia dia, majikan tidak mahu mengambil golongan-golongan yang berumur 40-an ni untuk menjadi pekerja mereka. Kenapa penulis artikel berkenaan tidak mengulas perkara-perkara tersebut? Jika hendak membuat satu ulasan berkenaan dengan pengeluaran KWSP, pada khemah saya haruslah dilakukan secara adil. Seperti saya tidak ada masalah apabila kerajaan menolak pengeluaran ataupun tuntutan pengeluaran secara for all. Tetapi apabila kerajaan menolak pengeluaran untuk bersasar ini, saya memang ada masalah dan saya akan teruskan bersuara. Jadi pada saya itu adalah lebih baik daripada kita orang kata mengeluarkan satu kenyataan yang pukul rata. Yang seterusnya adalah untuk pencarum pula. Untuk pencarum pula, sedikit nasihat saya lah. Sekarang ini sebab kita lihat banyak, dia bukan banyak keyboard warrior, tetapi kalau kata di TikTok ni banyak live yang suka menggunakan topik-topik KWSP ni dalam live mereka, mungkin untuk menarik perhatian penonton dan juga sebagainya, kerana ia adalah topik yang hangat sekarang ini, senang untuk mendapatkan tontonan, yes juga dan sebagainya. Boleh dapat ratusan tontonan, boleh dapat ribuan tontonan, boleh dapat hampir puluhan ribu ataupun sampai 1 juta like dan juga sebagainya. Tetapi kadang-kadang mereka yang membuat perbincangan live isu ni adalah mereka yang menentang dan juga sebagainya. Contohnya tadi saya melihat satu live daripada membincangkan tentang pengeluaran KWSP, tak sudah-sudah dengan KWSP tajuk dia. Mereka yang berada dalam tu adalah penjawat awam, pesara tentera dan juga pekerja swasta yang tidak ada keperluan pun untuk mengeluarkan KWSP. Jadi mereka ini hendak mengulas sekarang ni adalah zaman semua orang boleh bercakap apa-apa saja. Tetapi untuk kita sebagai pencarum KWSP ni, kita perlu jadi bijak untuk mengabaikan saja konten-konten live konsen yang macam tu yang tidak memberikan sebarang bermanfaat. Mereka boleh suarakan apa yang mereka rasakan sebab mereka rasa itu adalah hak untuk mereka bersuara. Mereka tidak berfikir tentang perasaan ataupun hati orang lain. Mereka tidak meletakkan diri mereka di kasut mereka-mereka yang tersasar ini, yang terkesan ni. Sebab itu mereka berani untuk berkata sedemikian. Tetapi untuk pencarum kita harus lebih bijak. Walaupun kita rasa marah, kita rasa nak jelaskan dan sebagainya, orang-orang seperti ini kita tak perlu jelaskan pun, sebab mereka dengan mentaliti mereka merasakan
yang pencarum ini naik lemak, yang pencarum ini malas untuk bekerja, dan juga pencarum ini mengada-ngada dan juga pelbagai lah. Jadi sebenarnya tidak perlu pun dilayan, tidak perlukan diberi views di sini, ataupun tidak perlukan diberi respon dan sebagainya, kerana akhirnya kita pencarum yang sakit hati. Sehingga saya lihat di dalam grup-grup yang saya ada join di dalam handphone, Telegram dan juga sebagainya, ada yang sampai naik tekanan darah dan sebagainya. Ini akan memudaratkan pencarum itu tersebut, sedangkan perbincangan itu adalah satu perbincangan yang mungkin dikatakan tak ada faedah pun daripada kalangan-kalangan orang yang bukan terkesan ini, penjawat awam, pencen naskah yang nak bincang berkenaan dengan KDBSP. Memanglah dia ada pendapat dia sendiri, tapi kalau kata isteri dia tu adalah pencarum yang terkesan, sekarang ni dah menjadi suri rumah, mungkin dia mempunyai pandangan yang berbeza, tetapi dia tidak berada dalam kasut pencarum yang terkesan. Jadi untuk pencarum semua, abaikan saja golongan-golongan ini. Sebab sekarang ni saya tengok, kalau kata dalam grup-grup pencarum yang bersama dengan tuntutan KDBSP dan sebagainya, semakin banyak nama tiktokers yang naik. Bukan dengki, tak ada ni pun, sebab saya tak minat pun untuk ada live saya sendiri di TikTok. Mana yang tahu saya takkan buat, saya cuma join live orang saja. Tapi tidak ada faedah pun anda nak mengangkat, nak kata Mamat ni kan, dia kata macam ni, dia tak setuju. Tidak ada pun, tak perlu pun diberikan pengiktirafan sama ada dia bersetuju ataupun tidak. Biarkan dia saja. Kalau tambahan lagi, kalau dia tidak berada sealiran dengan kita yang memerlukan ini, lantak api dekat dia. Tak perlu pun nak rasa interested dengan segala konten ataupun perkongsian dia, sebab dia bukan adalah orang yang boleh meluluskan pengeluaran KDBSP tersebut. Kita harus bersama dengan orang-orang yang bersatu hati dengan kita, yang boleh memperjuangkan sehingga pihak kerajaan mempertimbangkan untuk meluluskan pengeluaran KDBSP secara bersasar ini. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.